Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tunjukkan macam mana cara untuk kita potong kebaya kelipit. Yang mana saya akan tunjukkan step by step. Saya akan tunjukkan step by step. Okey, menggunakan pola kebaya tizaza yang dah ada kat depan saya ni. Kain pun saya dah sediakan. Ni yang kain saya akan gunakan warna hijau. Hijau apa orang panggil? Hijau emerald green. Ni dia. So, kejap lagi saya akan tunjukkan. Kain saya dah ada. Kemudian saya dah ada pola kat sini. Ni dia. Pola tangan. Pola tangan untuk kebaya kelipit. Kemudian kita ada pola badan belakang. Ni pola badan belakang kebaya kelipit. Okey. Dekat sini pun dia dah ada tulis dah. Satu keping. Kita ambil satu keping je untuk bahagian belakang. Kalau anda nampak dekat bahagian belakang kebaya kelipit, dekat sini ada tanda 3 bulat. Nampak tak? Tanda 3 bulat dekat sini. Yang 3 bulat ni, ini adalah tanda lipatan. Tanda lipatan. Bermaksud dekat bahagian ni nanti bila kita potong kain, dia tidak putus dan juga dia tidak ada basi. Dan sekejap lagi saya potong kain, anda boleh tengok macam mana cara dia. Okey. Kemudian ini adalah bahagian badan depan. Ini adalah bahagian badan depan kebaya kelipit kita. Okey. Kemudian bahagian badan depan, anda boleh tengok kat sini, kita dah tulis dah kat sini. Untuk badan depan, kita akan ambil 2 keping. 2 keping. Okey? 2 keping. Untuk badan depan, kalau anda perhatikan, kebaya. Kebaya semestinya dia ada dad. Dekat depan, pola depan pun mesti ada dad. Pola belakang pun ada dad. Itulah dia kebaya. Ini nama dia dad. Dad ni masa kita jahit nanti kita kena matikan dia. Maksud matikan tu apa? Maksud dia adalah masa kita jahit, kita kena jahit bahagian ni. Kita kena tutupkan semula. Okey, kita akan tutupkan dad ini. Okey, so dia ada di belakang, ada 2 dad. Okey, kiri dengan kanan. Belakang pun sama, kiri dengan kanan. Yang kat depan ni pun samalah. Kiri dengan kanan. Kemudian lagi satu, bahagian depan dia ada dad dekat sini. Ni dia. Ini adalah dad. Kita kena matikan dia juga. Kita kena jahitkan dia juga. Kalau kita tak jahit, nanti bila kita jahit nak cantum bahu, dia tak sama. Kan? Tiba-tiba bila nak jahit, kenapa yang bahu depan ni lebih besar daripada bahu belakang? Rupa-rupanya sebab kita tak jahit dad ni. Penting So, inilah dia pola yang dah siap. Yang saya buat ni, yang saya nak potong ni nanti, ini adalah saiz L. Saya buat saiz L. So, anda boleh tengok step by step, senang saja. Tinggal potong. Dah siap basi dah. Basi semua dah siap. Nanti kami tunjukkan juga cara nak jahit dia macam mana. Okey? Kita akan tunjukkan juga. Okey, so jom saya tunjukkan dekat sini. Ini adalah kain yang saya dah bagi tahu tadi dengan anda. Saya menggunakan kain, ini adalah kain satin. Okey, so saya ketepikan dulu pola-pola ni sebab saya nak potong satu-satu. Saya akan tunjukkan. Okey, kita akan potong kain. Yang pertama sekali kita bentangkan kain kita dulu. Ini kain yang saya ada. Untuk kebaya kelipit kita akan menggunakan ira menegak. Ini kain kita. Kita akan guna ira menegak. Satu lagi, masa kita nak potong kain, pastikan, anda boleh tengok kat sini. Pastikan bahagian atas, dekat atas ni adalah permukaan yang cantik. Maksudnya bila jadi baju di bahagian depan. Bahagian luar orang panggil. Pastikan dia berada di atas. Sebab bila kita nak letak pola, pastikan dia berada di belakang. Alright, so kita akan ambil pertama sekali bila kita nak potong pola kebaya, kita akan ambil bahagian depan dahulu. Okey, kita akan potong bahagian depan dahulu.
Saya gunakan bidang 60 dekat sini. Cara nak potong kain, cara nak ambil dia macam mana. Okey, ira menegak. Anda boleh nampak kat sini. Dekat sini kalau ada tepi kain ni, okey, anda nampak kalau ada tepi kain, ini adalah ira menegak. So kita akan potong ikut ira menegak. Bila dia jadi baju, dia akan macam ni lah. Dia menegak ke bawah. Okey, cara nak potong dia macam mana? Saya tunjukkan kat sini. Saya menggunakan kain yang kosong. Kain yang kosong ni untuk bahagian depan. Lepas tu yang saya gunakan ni pula bidang 60. Dia besar, lerang dia besar. So saya boleh ambil macam mana tahu? Kalau saya nak ambil begini pun boleh. Macam ni boleh. Okey. Ataupun begini. Sebab dia kain kosong. Okey. Kalau kain berbunga ni kena tengok bunga dia. Kalau bunga dia menegak semua, tak boleh ambil macam ni tahu. Tak boleh ambil terus ke bawah macam ni. Tak boleh. Nanti bila jadi baju, satu bunga ke atas, satu bunga ke bawah. Kena pandai tengok kain masa nak potong kain tu. So yang ni saya ambil 2 keping dekat sini. Saya lipatkan ke bawah. First kali kita ambil bahagian depan dahulu. Okey, kita ambil badan depan dahulu. Ratakan kain. Ratakan kain. Kemas-kemas. Okey, kemudian kita letakkan pola kita. Sebab kita nak tengok labuh dia. Kalau banyak sangat lebih kain, kita tariklah ke atas sedikit. Kita tak nak membazir kain kan. So letak pola. Okay, nampak banyak lagi yang kurang. Pola ni dah siap basi So anda boleh potong ikut je bentuk pola ni. Dah siap basi, senang. So turunkan lagi ke bawah. Okey. Okey, letakkan kain kita. Pola ni dah siap basi. So, ngam-ngam dekat sini. Dan kita ratakan kain kita. Ratakan kain kita. Okey, ratakan kain. Boleh peniti kat tepi ni supaya dia tak bergerak kain kita ni. Okey, so saya penitikan kat sini. Kalau ada tepi kain lubang-lubang ni kan, saya lebih suka kita buang. Jangan ambil. Kejap lagi saya tunjuk. So penitikan dulu. Peniti dulu. Okey, kita penitikan. Sekejap je sebenarnya. Kita nak potong kain sekejap saja. Biasanya bila kita ambil masa, buat pola yang ambil masa. Kan kita nak buat pola, kita kena tahu macam mana cara pembahagian nak buat pola. So bila dah siap pola, masa nak potong kain kejap je. Letak, tekap, potong. Kan? Okey. So ratakan kain betul-betul. Yang bawah ni bawa naik atas sebab nanti dia tegang tau. So biarkan dekat tepi tu. Yang sebelah sini kita ratakan kain betul-betul. Betul-betul. Alright. Kemudian kalau kita tengok dah rata, dah licin kan, kain kita ni dah kemas, baru kita letakkan pola kita. Pertama sekali kita akan letakkan pola depan. Pola depan. So macam saya cakap tadi, bahagian tepi ni saya tak nak ambil, saya nak buang. Saya nak buang. So kita letakkan pola kita begini. Dah siap basi Dah siap basi. Nampak tak? Letak betul-betul dekat bahagian ni. Penitikan. Bahagian tepi ni saya tak nak ambil. Sebab tu saya kedepankan sedikit. Boleh nampak? Kejap saya kedepankan sikit. Okey, nampak Alright.
So kita penitikan. Dekat sini kita penitikan. Disebabkan kita punya pola ni dah ada basi, so saya terus letakkan pada bahagian kain kat atas ni. Okey, kita penitikan. Lagi satu, apa yang memudahkan kerja anda, kalau anda perhatikan pola yang daripada Tizaza, dia dah ada dah line-line kat sini. Senang line yang kedua ni kita lipat ke dalam. Kita lipat ke dalam dan kita akan bila dah jahit bahagian dalam baru kita lipat keluar. Okey, nanti cara jahit nanti saya akan tunjuk menggunakan pola Tizaza, sangat mudah. Kemudian kita penitikan. Pastikan dia tegak, lurus. Okey, kita potong bahagian depan dulu Okey, so bila kita dah peniti semua bahagian dart ni macam mana saya selalu buat untuk memudahkan anda. Bahagian dart ni kita tanda guna 3 tempat yang penting ni. Saya akan letak jarum peniti pada dart atas, dart tengah di bahagian tengah, kemudian dart bawah. Macam ni. Ambil peniti, letakkan saja. Okey. Cucuk sampai bawah. Sebab nanti kita akan tanda dengan kapur. Cucuk sampai bawah. Okey. Ni saya ajar cara macam mana, cara yang mudah untuk anda buat dart. Tak perlu pakai roda suri. So, bahagian bawah. Nampak? Okey. Bila kita tengok semua bahagian kita dah peniti. Okey, penitilah. Saya penitilah bahagian-bahagian yang penting kat sini. Barulah kita boleh potongkan. Okey. So, nampak tak? Bila kita dah penitikan semua bahagian, terus potong, tak payah letak basi lagi sebab pola ni dah ada basi dah. Pola ni dah ada basi. So jom kita potong. Saya tunjuk kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita potongkan kat sini. Ikut sahaja pola ni. Tak perlu ragu-ragu lagi, terus potong. Okey, so bahagian tepi saya dah potong. Kemudian kita potong bahagian bawah. Ikut saja sebab ni dah ada basi dah. Okey, kita potong. Ikut bentuk dia. Bentuk pola kita ni. Okey. Bahagian atas. Atas ni ada basi nanti kita potong bahagian ni. Kita potong. So saya potongkan dulu bahagian ini leher tau. Ini bahagian leher. Kita potong. Ikut je bentuk dia. Kebaya kelepek ni dia macam ada collar tau kat bahagian atas tu. Cantik sangat. Okey, so ini bahagian ketiak dia, kita potongkan. Ikut sahaja. Siapa dekat sini ada masalah bila buat baju bahagian ketiak tak sama, inilah masanya anda boleh cuba Siapa yang ada masalah dekat bahagian ketiak boleh cuba pola ni, anda boleh tengok memang dia masuk ngam.
Lepas ni tak ada masalah dah. Ikut saja bentuk sampai habis. Okey. Alright. So, inilah dia. Dekat bahagian dart ni jangan buka dulu. Kemudian bahagian atas ni tadi saya cakap kat sini ada basi tau. So, kita potong. Okey. Sebab dekat sini dah tulis untuk bahagian depan ada 2 keping. So, kat sini kita potong. Alright. Kita buka balik peniti yang berada di tepi-tepi ni. Kemudian sekarang saya tunjukkan macam mana kita nak tanda dart ni. Okey, tadi kita dah cucukkan dengan jarum dekat sini, kat bahagian dart, dart atas, dart tengah dan juga dart bawah. Kemudian kita ambil kapur, pusingkan dia ke belakang. So, dekat sini ada jarum kan. So, kita cucuk je ataupun kita tanda dengan kapur. Gunakan kapur yang nampak. Macam saya gunakan kapur yang putih dekat sini. Okey, cucukkan. Tanda dekat bahagian yang kita cucuk dengan jarum tu. Ada 3 bahagian. So, bawah satu lagi. Tandakan. Nanti masa kita nak jahit, saya tunjuk macam mana cara nak jahit dia. Kemudian, tadi dah satu bahagian. Ada lagi satu bahagian dekat sini. So, kita tandakan juga. Senang. Okey. Masa nak tanda, lagi satu saya ingatkan masa kita nak tanda tu, jangan sampai dia lari lah. Jangan sampai kita punya peniti ni lari. Pastikan kita tanda dia betul-betul. Okey, tanda dekat sini. Bila dah tanda, kita buka yang atas, kita tanda pada dart yang kedua. Dart yang kedua. Okey, dah tanda. Boleh buka, kita tanda pada dart yang ketiga. Macam tu. Jangan sampai dia terbuka. Tanda dulu. Okey, kat sini. Okey, nampak tak? So, ada 3. Pastikan gunakan kapur yang terang. Okey, gunakan kapur yang terang. So, kita boleh buka. Okey, so bahagian depan kita dah siap potong. Ini dia bahagian depan. Okey, ini dia bahagian depan. Lagi satu cara saya nak tunjuk. Macam mana kita nak tahu bahagian depan lipat ke dalam. Sebab kebaya kelepek kita kena lipat ke dalam dahulu. Jahit, lepas tu baru kita kelepekkan dia keluar. Yang kita panggil dia lapel. Yang kita panggil dia lapel. So macam mana anda nak tahu? Dekat bahagian pola kita ni, kita dah buat garisan tau. So, anda boleh tanda je. Tanda. Garisan yang kedua. Ni yang pertama, yang kedua. So, garisan yang kedua ni, kita boleh tanda. Ataupun anda boleh ukur. Macam tu. Ukur. So, garisan yang kedua ni adalah 3,5 inci. So, 3,5 inci tu anda lipat ke dalam. Okey? 3,5 inci anda lipat ke dalam. Begitu. Alright, so untuk bahagian depan kita dah potong. So saya tepikan dulu. Pola ni boleh simpan. Boleh gunakan nanti masa nak buat kebaya. Kan boleh gunakan semula. Kemudian kain yang lebih ni, saya nak potong bahagian belakang pula. So yang kedua kita akan potong bahagian belakang. Okey, yang kedua kita akan potong bahagian belakang. Kain ni tadi kita bukakan. So bahagian belakang saya boleh ambil dekat sini. Ni. Pastikan ini adalah permukaan yang cantik. Okey, ini adalah permukaan yang cantik. Alright, so kita lipatkan. Pastikan ira menegak juga, sama. Sama ira menegak. Tadi kan saya ada bagi tahu ada 3 tanda bulat. Apa maksud dia? So anda boleh tengok dekat sini. Bila kita lipat macam ni, okey, dekat sini nampak tak? Dia lipatan kain.
dia lipatan kain. So, pola tadi tu, pola yang belakang ni, ni dia pola belakang. Okey, letakkan dekat sini. Betul-betul dekat lipatan ni. Betul-betul dekat lipatan ni. Dia tak ada basi, jangan letak basi 1 inci ke, tak perlu. Okey, sebab bila anda nampak ada 3 tanda ni, bermaksud dia adalah tanda lipatan. Biasanya dia ada dekat badan dan juga dekat tangan. Dekat tangan pun anda boleh tengok. So, bermaksud dia tidak putus dekat bahagian ni. Nanti pola tangan saya akan tunjukkan macam mana cara nak potong. So, kita potong badan dahulu. Step yang kedua, kita akan potong bahagian badan. So, kain ni kita ratakan. Lepas tu, jangan membazir kain. Kalau nampak dia punya lebihan kain banyak, kita tarik sedikit. Okey. Alright. Kemudian, sebelum kita nak potong, kita penitikan dahulu. Kain ratakan cantik-cantik. Ratakan dahulu. Dan penitikan. Dekat belakang ni pun ada dart. So, cara nak dapatkan dart, kedudukan dart tu sama macam saya buat tadi. So, saya akan tunjukkan sekali lagi cara macam mana nak buat dart. So, bahagian lain ni kita penitikan dahulu. Okey, penitikan. Yang ni pastikan betul-betul dekat lipatan kain. Tak ada basi Ingat, kalau ada tanda 3 bulat ni, bermaksud dia tak ada basi. Okey, so bahagian ni kita penitikan. Senang sangat menggunakan pola kebaya tizaza ni. Okey, bahagian lain pastikan anda peniti juga. Cantik-cantik, kemas-kemas. Dan jangan lupa dekat bahagian dart kita ni. Cucuk macam tadi. Pada bahagian dart bawah, dart tengah dan juga dart atas. Sebab nanti kita nak tanda. Kalau kita tak tanda, nanti macam mana kita nak jahit dart dia. Okey. Kalau anda nak tahu cara nak jahit dia macam mana, pastikan masa sesi menjahit anda tidak ketinggalan lah untuk belajar. Okey, bila anda dah letak, dah nampak dah okey semua, potong. Kita boleh potong. Potong saja ikut bentuk pola ni, sebab pola daripada tizaza memang dah siap basi. Okey? Kita letakkan, anda tak perlu risau. Cikgu, macam mana saya nak tahu basi dia berapa? Tak perlu risau, kat sini ada. Okey? Dekat sisi basi 1 inci. Dekat sini basi setengah inci. Dekat bahagian ketiak. Bahagian bahu, basi dia setengah inci. Ikut saja. Bawah baju, basi dia 1 inci. Ada dekat sini, tak perlu risau. Okey, so kita potongkan. Bismillahirrahmanirrahim. Potong ikut saja bentuk pola. Okey, ikut bentuk pola. Okey. Alright. Okey, bahagian ketiak dia pun ikut bentuk pola dia. Okey, nampak So, kita potong bahagian leher dia. Ikut je bentuk. Okey. So, bahu dia last. Okey, siap. Potong bahagian belakang. So, yang lebih-lebih ni terus potongkan. Okey. So, boleh buka semula peniti kecuali peniti bahagian dart. Kecuali peniti bahagian dart sebab kita kena tanda dahulu. Okey, tadi ni kita dah cucukkan dekat tengah-tengah ada 3 jarum.
Kita pusingkan ke belakang macam ni. Pusingkan ke belakang. Okey, kat sini ada 3 jarum. So kita tanda dengan kapur dekat bahagian 3 jarum tu. Gunakan kapur yang terang yang kita nampak. Okey, satu bahagian. Bahagian depan ni pun sama. Pastikan jarum ni tak terbuka. Ni pun sama. Tanda. Tengah ni pun tanda. Dan satu lagi tanda. Okey. So, siap. Anda boleh angkat balik jarum ni. Kita tengok. Nampak tak? Ni dia. Yang kita dah tanda ni. 3. Okey. Gunakan kapur yang kita nampak. Okey. So, nanti cara jahit saya akan tunjukkan macam mana. Alright. Okey. So, bahagian yang kedua kita dah siap potong. Kita boleh ketepikan. Dan sekarang kita potong pola yang ketiga. So, pola yang ketiga adalah pola bahagian tangan. Okey, pola bahagian tangan. Okey, pola bahagian tangan kita boleh ambil kain yang lebih-lebih kat sini. Untuk pola bahagian tangan, sekiranya kain kita cukup, kita boleh gunakan ira menegak. Kalau anda gunakan bidang 60, insya-Allah anda boleh dapat ikut ira menegak. Kalau anda gunakan bidang 45, anda boleh gunakan ira melintang. Pastikan dia cukup. Pastikan dia cukup. So, masa nak potong kain, kena tengok juga kain kita tu. Okey? So, yang ni saya akan ambil ira menegak dekat sini. Okey, so kain untuk bahagian tangan kita akan ambil 2 keping, kiri dengan kanan. So, cara dia adalah kita lipat dulu sekali macam ni. Okey, pastikan ira kita tu betul-betul lurus. Okey. Nampak? Ni baru kita lipat sekali Kita nak 2 keping. So, kita lipat sekali lagi. Barulah kita dapat 2 keping. Macam ni. Okey, bila kita dah lipat 2, letakkan pola. Inilah pola tangan saya. Okey, yang saya buat ni saiz L. Okey, nampak tak dekat sini tanda lipatan. Yang ada tanda 3 bulat ni letak betul-betul dekat lipatan kain dekat sini. Okey, letak betul-betul dekat lipatan kain. So, masa anda dah buat 2 kali lipatan tadi, kita kena rasa dengan jari. Kalau anda rasa dengan jari, kalau anda ambil kain ke anda cuba. Bila anda lipat 2 kali, pastikan anda rasa dengan jari. Pastikan dia sama, tak ada yang terkurang. Kalau terkurang, kita akan rasa. So, anda boleh cuba. Anda boleh cuba. Lipat kain, anda boleh rasa. Kalau dia sama, kita akan rasa dia sama. Kalau dia terkurang, kita akan rasa bahagian yang terkurang. So, kita tarik lah. Kalau terkurang tu, kita betulkan balik. Dan pastikan dia sama. Kalau tak nanti, bahagian tangan kita bermasalah nanti. Masa kita nak jahit. Okey. Alright, so kita samakan kain kita. Lepas tu kita letakkan pola, pastikan kain tu cukup lah. So, saya letakkan pola. Okey. Kalau tak cukup, nampak tak ni? Tak cukup kan? So, kedepankan lagi. Sikit lagi tak cukup. So, saya kedepankan lagi sikit. Lipat sekali macam ni. Kemudian lipat sekali lagi. Ratakan betul-betul. Lipat sekali lagi. Macam tu. So, kemudian kena buat macam tadi lah. Pastikan bahagian tepi ni cukup. Rasa dengan jari. Anda boleh try, ambil kain, try. Kita memang boleh rasa dekat tepi ni. Kalau dia sama, kita akan rasa. Dia sama je. Dan kita letakkan pola kita. Pastikan di sini tanda lipatan. Lipatan kain letaknya pada tempat yang ada tanda 3 bulat ni.
So letak betul-betul dekat lipatan kain. Okey. Kemudian okey, so cukup. Tengok betul-betul kain kita. Okey, so bila dah sama, letakkan peniti. Sangat penting. Letakkan peniti kita. Yang bahagian tepi ni, lipatan ni, pastikan dia betul-betul dekat lipatan kain dan penitikan. Penitikan. Siapa yang kat sini first time nak belajar buat kebaya, saya galakkan anda gunakan kain cotton. Okey? Gunakan kain cotton dahulu supaya senang anda uruskan kain tu. Kain cotton ni dia mudah. So yang ni saya letakkan peniti semua bahagian dan kita potongkan. So anda jangan risau, dekat sini memang dah siap basi. Dekat bahagian cantuman ketiak, basi dia 1/2 inci. Dekat bahagian sisi, basi dia 1 inci. Bahagian bawah lengan, basi dia 1 inci. So kita terus potongkan. Bismillahirrahmanirrahim. Potongkan. Ikut sahaja kain kita tu. Ikut sahaja bentuk dia. Okey. Yang ni pun sama, kita ikut sahaja bentuk pola kita. Dah siap basi dah ni. Ikut sahaja bentuk pola. Okey, dah pun siap. So, kita dah siap potong bahagian tangan. Okey, bahagian tangan 2 keping. Dekat pola ni pun kita dah tulis dah. Dekat bahagian tangan 2 keping. So, kita akan ambil 2 keping. Kalau kita lipat macam yang saya tunjuk tadi, secara automatik kita akan dapat 2 keping. So, anda boleh tengok kat sini. Ini sekeping dan ini satu lagi 2 keping. So, memang dia kena ada 2 keping. Untuk tangan kiri dan juga kanan. Okey. So cara dia macam mana nak terus dapat 2 keping macam saya tunjuk tadi. Lipat sekali, lipat sekali lagi. Okey, dapatlah 2 keping. So mudah saja kan? Kita dah siap dah potong semua bahagian kebaya kelepek kita. So ini adalah bahagian tangan yang kita dah siap potong. Tak perlu risau bahagian tangan ni dia akan terus ngam pada bahagian badan kita. So kat sini adalah bahagian badan belakang dan satu lagi kita ada bahagian badan depan. Ni dia pola tangan dia, kat sini saya letak. Okey, satu lagi adalah bahagian badan depan yang ini. Dah siap potong dah. So lepas ni kita dah boleh jahit dah kebaya kelepek kita. Alright? Sangat-sangat mudah kan? Anda yang newbie pun boleh buat. Oh, tak turih ke? Ada yang tanya, bila dah potong kain, tak turih ke? Tak turih tu, apa yang saya faham maknanya pakai roda surih. Itulah kan? Tak perlu. Tak perlu. Sebab apa? Bila kita nak jadi pakar jahitan ni, kita kena cekap. Kita kena cepat. Kan? Tak payah nak turih-turih. Okay? So, kita kena ada skill. Nanti saya akan tunjukkan macam mana cara nak jahit. Sebab dekat mesin kita pun, kita dah ada dah dekat mana 1/2 inci, dekat mana 1 inci. Okey? Ataupun kalau ada setengah mesin dia tak ada tau yang tanda. Tapi mesin sekarang memang ada tanda. Cuma siapa yang tak ada tanda-tanda tersebut boleh pakai magnet. Dia ada magnet. So anda boleh letaklah dekat mana 1/2 inci, dekat mana 1 inci. Tak perlu nak turih-turih, lambat. Lambat. So kalau anda nak jadi pakar jahitan, anda kena cepat dan juga cekap. So cara saya ajar, kita ajarkan cara yang cepat dan cekap. Bukan cepat dan cekap sahaja, tetapi hasilnya yang kemas. Tu kena ingat. Bila jahit ni memang kita kena dapatkan hasil yang kemas. Jangan jahit baju yang cacar merbah. Kan kita tak nak. So jahitan kena kemas. Nanti cara jahit saya akan tunjuk.
Okey, siapa yang kat dekat mesin tak ada tanda tu boleh dapatkan magnet ni. Magnet ni sangat-sangat membantu kepada anda yang mesinnya tak ada tanda suku inci, setengah inci, 3/4, 1 inci. Sebab biasa mesin dia ada tanda kat situ. So kita boleh ikut je. Masa kita jahit, kita ikut je tanda tu. Okey, yang tak ada boleh gunakan magnet ni. Letak je dekat mana 1 inci. So ikut je lah. Okey, ni dia magnet. Okey. Alright. So jawapan saya tak perlu surih. Tak perlu. Okey. Alright. So saya rasa kita dah tunjukkan dah cara macam mana anda nak potong kebaya kelepek. Berapa meter untuk saiz L? Untuk saiz L anda boleh gunakan 2 meter. Kain 2 meter suku macam tu. Kena tengoklah kalau kain berkaki, ya bahagian berkaki anda kena gunakan lebih sikit meter. Gunakan 2 meter setengah macam tu. Kalau bidang 60, kurangkan dalam setengah meter. Okey, kalau bidang 60. Alright. Okey, so kita dah siap dah potong kebaya kelepek kita. Dan apa yang saya boleh cakap kat sini, saya doakan anda semua dipermudahkan segala urusan, kaya dan berjaya dunia dan akhirat. So akhir kata daripada saya, yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah, yang kurang itu adalah daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.